Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk kita terus berusaha dalam mencari, mengejar, memburu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana keredaan Allah itu adalah suatu yang sangat besar. Jadi bercakap mengenai dengan musim yang sedang kita lalui. Hari ini kita berada pada hari yang kelima. Kita akan pergi pada hari yang terpenting dalam setahun. Kalau kita listkan hari-hari dalam setahun, maka hari yang teratas sekali ialah hari yang ke-9 Zulhijjah, di mana pada tahun ini kita akan sambut sama dengan Saudi, iaitu pada hari Isnin yang akan datang. Hari ke-9 adalah hari yang sangat bererti, sangat bermakna bagi semua umat Islam, khususnya jemaah haji yang sedang berada wukuf di Arafah. Bagi kita yang tidak pergi, hari itu adalah hari penghayatan puasa. Sebenarnya amalan puasa adalah sesuatu yang dituntut. Kalau dulu selepas Ramadan 6 Syawal, maka di depan kita kalau dapat kita buat daripada 1 sehingga 9, ataupun sekurang-kurangnya pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Isnin ini. Di mana 9 Zulhijjah hari Isnin ini, kalau kita lihat, kita akan dapat beberapa kelebihan. Satunya ialah puasa 9 Zulhijjah yang Allah akan mengampunkan setahun telah lalu dan mengampunkan setahun akan datang, dan menjadi sebab untuk anjakkan setahun lagi usia kita. Kemudian pada 9 Zulhijjah ialah hari Isnin. Kita boleh niat Isnin, dan kalau kita ada qadha, boleh niat qadha. 3 dalam 1 kita boleh buat pada hari Isnin yang akan datang. Jadi saya mengajak pada pendengar IKIM untuk tidak melepaskan peluang ini dalam mengadakan ibadat puasa pada hari Isnin. Dan perkara yang juga saya nak tekankan ialah, kalau kita lihat dalam Aidilfitr, kita dapat melaungkan atau gemakan takbir raya dalam tempoh yang sangat singkat, daripada maghrib sehingga solat Aidilfitri pada paginya dan habis. Adapun Aidil Adha kita ada tempoh yang lebih lama, dan ini saya rasa akan memberikan kita banyak ruang untuk kita gemakan takbir, iaitu bermula daripada 9 subuh, Zuhur, Asar, kemudian kita sambung maghrib sampai Isyak, Isyak sampailah subuh, kemudian kita sambung lagi pada setiap waktu solat, Zuhur, Asar, sampailah hari yang ke-13 Asar. Cuma apa yang saya perlu sebut di sini, sebab saya dalam pengalaman sedikit ke sana sini, saya nampak satu kelebihan bangsa Melayu. Bila sebut Melayu ni, dia tak hanya Malaysia. Dia merangkumi daripada selatan Burma, selatan Thailand, Kemboja, Ho Chi Minh ke bawah, kemudian Mindanao, Indonesia, Kepulauan Kokos, Brunei, Singapura. Ini adalah rantau Melayu. Dalam rantau ini, daripada dunia lain kalau kita tengok, tak ada apa yang kita dapat. Dalam satu sudut yang saya tengok, iaitu gema takbir raya. Takbir raya kita adalah suatu yang sangat memikat dan suatu yang sangat memberikan satu tarikan. Sehingga saya pernah berjumpa satu keluarga Chinese masuk Islam. Dia, bila saya tanya apa sebenarnya yang membuatkan dia tertarik dengan Islam, maka dia kata takbir raya. Takbir raya kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ada dunia lain. Pergilah dunia India, Pakistan ke, atau dunia Arab ke, dia tak ada macam kita. Ini saya rasa setiap orang yang di Malaysia sedar-sedar dia dengan dunia, dia dah tahu inilah takbir raya. Jadi takbir raya ni menarik, terutama malam raya. Kerana malam raya kita tak macam Aidilfitri, kita pergi rumah ke rumah. Aidil Adha kita buat di rumah masing-masing.
Kita tidur dan kita bangun awal, kita gemakan. Kerana ini yang disebut dalam hadis, man ahya lailatal aidi ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan 2 malam raya, Allah akan hidupkan dia di hari di mana hati manusia mati. Di padang mahsyar manusia tak ada lagi dah hati, tak hidup. Mana hati tak ada rasa kesian, tak ada rasa nak kasih, tak ada nak tolong. Tapi orang yang hatinya hidup ini, yang menghidupkan 2 malam raya, dia ada perasaan. Sebab itu malam raya kita gemakan dengan takbir. Dan takbir raya ni, terutama malam raya, suatu yang cukup indah. Kita takbir, kurang-kurangnya kita dapat memberikan satu kenangan besar untuk diri kita. Sedar yang kita ni sebenarnya pernah jadi anak, kita pernah jadi pernah dewasa, kita pernah berada di meja persekolahan. Kalaupun sekarang kita dah jadi bapa, dah jadi atuk, nenek, dah tua, sekurang-kurang kita dapat imbas dengan salah silap dosa kita yang lalu, kecuaian, tidak taat pada ibu bapa, membuatkan kita insaf dan kita bertaubat. Sebab itu saya ajak kita meriahkan malam raya dengan takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana saya tengok pada setengah-setengah negara, macam saya pernah pengalaman di Bangladesh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, laju. Kita pun tak ada nak dapatkan apa-apa tarikan. Allahu Akbar. Kalau negara Arab macam semangat nak perang. Tapi kita di Malaysia ni, dia punya gema dia memberikan satu yang memikat jiwa. Sebab itu kita gemakan malam raya, kita hidupkan malam raya. Ini satu dari kelebihan. Di antara malam-malam yang doa kita tak ditolak ialah malam raya. Kemudian insya-Allah lepas besoknya kita hadir ke sembahyang hari raya. Kemudian kita akan ikuti ibadat penyembelihan korban, di mana baginda kata, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Besarkan ibadat korban kamu, kerana ianya akan menjadi tunggangan kamu untuk melintasi titian siratal mustaqim. Jadi para hadirin, para pendengar Radio IKIM sekalian, ayuh kita ambil kesempatan dalam ruang yang ada, dalam tempoh yang kita berada di hujung tahun. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, Allah tambahkan kita punya hasanah kita, dan dianjakkan usia kita. Inilah kita harap tempoh yang ada memberikan kita cukup ruang untuk kita bina segala persiapan dalam membawa bekalan menuju ke akhirat, insya-Allah. Okey, saya begitu setuju sekali ya, Ustaz, apabila Ustaz menyentuh tentang amalan bertakbir itu, kalau kita menghayatinya dengan penuh khusyuk, begitu gemasik sekali ya Ustaz. Ya, dan Ustaz, itu adalah amalan yang dianjurkan. Bagaimana pula dari segi tata cara amalan-amalan yang perlu kita jauhi semasa kita menyambut Hari Raya Aidiladha ini? Aidiladha ini sebenarnya amalan-amalan yang sudah ada dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu. Macam saya kata tadi, Melayu tidak Malaysia sahaja. Kita adalah satu umat yang mempunyai jumlah yang cukup besar di pada selatan Burma, selatan Thailand. Ini satu rantau yang cukup besar dalam umat Islam yang Allah pilih. Jadi amalan-amalan yang sudah ada dalam masyarakat kita, iaitu kalau kita tengok menyambut hari raya macam takbir ini, kadang-kadang memang ada orang kata macam mengantuk aja, tapi tak. Dia memberi satu gema, yang memberi satu tarikan, yang memberi satu kesedaran dan keinsafan. Kita nak insaf, kadang-kadang kita ni lupa diri. Ini yang buatkan kita tak bertanggungjawab pada anak dan keluarga. Kita perlu ingat balik. Maka dengan itu takbir ini menjadi satu daripada tarikan. Baiklah, kepada para pendengar IKIM FM, jika anda ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Aidiladha, puasa raya dan solat puasa raya dan solat, bolehlah mendal nombor talian kami 0362051500 ataupun layangkan kiriman soalan ataupun pandangan anda itu ke laman Facebook kami, cariannya IKIM.FM. Mungkin sementara sebelum kita berehat, Ustaz boleh menguraikan sedikit tentang solat sunat Aidiladha dari segi tata caranya?
Taib solat sunat Aidil Adha, satu sunat muakkad yang dituntut kepada setiap kita yang mukallaf, laki-laki atau perempuan. Kita boleh buat pada satu daripada 4 hari. Sama ada hari 10-nya, 11-nya, 12-nya, 13-nya. Cuma afdal pada hari yang ke-10. Beza dengan Aidil Fitri, Aidil Fitri kita lewatkan. Supaya ada ruang bagi mereka yang belum bayar zakat boleh segerakan. Aidil Adha kita segerakan. Maka dengan sebab itu kita pada nak pergi Aidil Adha, kita disunatkan tidak melakukan apa-apa pemotongan. Tak perlu kita nak potong kuku, tak perlu nak potong apa, gunting, cabut dan cukur, semua tak perlu. Sehingga selesai sembahyang, ada ibadat pengorbanan, penyembelihan, baru kita potong. Supaya kuku dan apa yang kita potong tadi dijumlahkan sekali dengan binatang yang dikorbankan dalam timbangan hasanah kita di akhirat. Jadi kaedah sembahyang mudah. Kita boleh buat bersendirian di rumah. Kadang-kadang kita, terutama orang perempuan, tak boleh pergi masjid, buat di rumah. Di rumah ni solat dia macam biasa, 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, kalau nak baca surah baca kuliah. Rakaat kedua baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Kalau nak cantikkan solat tu, maka tambahkan dengan 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Itu sebagai satu sunat tambahan, bukan ada apa-apa. Dan kalau kita pergi ke masjid, maka kaedahnya mudah lagi, kita ikut imam. Kalau imam takbir 7, kita 7. Kalau imam lajak, kita lajak. Kalau imam kurang, kita kurang. Kalau kita terpergi masjid orang mazhab Hanafi, dia buat 3, kita 3 saja. Kalau imam terlupa, kita pun lupa juga. Dan solat ni cukup mudah. Jadi kita buat solat, kalau kita tak dapat hari pertama, besok kita boleh buat dalam 4 hari. Kalau tak sempat juga, maka kita boleh qada bila-bila masa. Ini adalah solat Aidil Adha yang mana kita buat di awal waktu supaya selepas itu terus kita boleh mulakan dengan program penyembelihan binatang korban. Sebenarnya apa perbezaan ketara Ustaz antara solat sunat Idul Adha dengan solat sunat Idul Fitri? Dia tidak membezakan apa-apa. Cuma di segi waktu Aidil Fitri dilewatkan. Aidil Adha disegerakan. Kalau saya kata Aidil Adha mungkin pukul 7.30, 7.45, paling lewat pukul 8. Tapi Aidil Fitr mungkin kita boleh buat 8.30. Pukul 9, 9.30 masih ada waktu. 9.30 pun tak boleh lagi. Itu untuk Aidil Fitri. Aidil Adha kita segerakan. Selepas terbit fajar, kita jangan berlengah, tengok saja. Dalam mungkin 7.30 dah boleh, ataupun 7.45 dah boleh dah. Kita melakukan solat Aidil Adha. Jadi kita berhimpun ramai-ramai dan kita akan solat bersama dengan imam. Kemudian kita akan diperdengarkan dengan khutbah raya, insya-Allah. Baiklah, kita bersama dengan beberapa manggil Ustaz. Dimulakan dengan Encik Khairul dari Petaling Jaya, Selangor terlebih dahulu. Saya nak tanya pada Ustaz, macam mana niat puasa 9 Zulhijjah tu? Silakan Ustaz. Taib, niat puasa 9 Zulhijjah ialah sahaja aku puasa sama ada kalau niat daripada malam besok hari 9 Zulhijjah kerana Allah. Kalau kita nak campur dengan Isnin, saja aku puasa besok hari dan puasa Isnin dan puasa qadha. Kalau 3 sekali ada, berangkaikan sekali boleh saja aku puasa besok hari 9 Zulhijjah dan qadha Ramadan kerana Allah SWT. Lafaz ni adalah suatu yang kita sunat tetapi hadirkan di hati kita, bermula daripada terbenam matahari maghrib sehingga sebelum zawal kalau untuk niat puasa sunat, dan qadha sebelum terbit fajar. Terima kasih Ustaz. Kita kumpul soalan Encik Nasi dari Ipoh Perak dan juga Encik Faizal dari Johor Bahru. Dimulakan dengan Encik Nasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Hai ni macam ni Ustaz. Situasi macam contohlah, saya ni orang kaya lah. So saya pergi surau ni bagi 5 ekor lembu, pergi surau ni 5 ekor lembu. Boleh tak itu dikategorikan sebagai korban? Dan kalau boleh, bagaimana pula situasi 7 bahagian dalam 1 ekor lembu tu? Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Nasir. Berikutnya dari Encik Faizal pula. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya tentang takbir di hari raya. Masa raya Aidil Fitri yang lepas, kita bertakbir dengan penuh semangat kerana kita mendapat satu kejayaan lepas sebulan kita berpuasa. So spirit ataupun semangat itu kita boleh jelmakan dengan takbir yang penuh semangat. Tapi pada Aidil Adha ini, apakah apakah alasan yang kita boleh beri kepada diri kita untuk kita bertakbir?
Nak sebab kita pergi ke Mekah dan kita berada di tanah air kita. Terima kasih buat Encik Nasir dan juga Encik Faizal. Silakan Ustaz. Mengenai dengan lembu tadi, kalau satu orang kaya, dia bagi lembu. Sebenarnya kaedah korban ini kita tak semestinya berkongsi. Tapi kalau kita tidak berkemampuan, kita boleh berkongsi 2 orang, 3, 4 dan paling ramai 7. Maknanya ini konsep perkongsian kalau kadar yang mampu ialah sampai kepada 7 orang, tak boleh lebih. Tapi kalau kita tak berkongsi, satu orang mempunyai, satu orang kaya, dia bagi 5 ekor lembu daripada duit dia, maka itu satu amalan mulia. Kita nak tengok orang-orang macam ini yang terus menginfakkan kekayaan mereka, tak hanya pada kereta yang besar, mahal, rumah, tetapi juga kepada masyarakat. Mereka tampilkan dengan lembu yang banyak. Tapi syarat dia mesti duit dia sendiri. Daripada duit yang dia telah hasilkan, maka dia gunakan untuk dia buat korban sebanyaknya. Kalau dia buat 5 ekor masjid ini, maka duit daripada dia sendiri, maka itu satu korban yang mulia. Tak semestinya kita berkongsi 7. Bukan faham, setengah orang faham mesti berkongsi. Maka setelah sekian lama, rumah pun dah besar, kereta makin mahal, tapi tak habis dia masa dalam keadaan korban ni 1 bahagian. Sepatutnya dia dah naik kepada 2 bahagian, 3 bahagian, ataupun seekor lembu. Dia seorang, tak payah kongsi dengan siapa-siapa. Dia keluarkan 1 ekor lembu. Itu yang terbaik. Lagi kita buat korban, lagi besarlah ganjaran dia. Kerana Nabi kata, setiap darah yang menitik, 1 titisan darah, 1 dosa kita dihapuskan. Bayangkan berapa juta titisan akan berlaku. Dan setiap 1 bulu, 1 hasanah yang akan dikurniakan. Berapa juta yang kita tak tahu. Jumlah bulu ekor dia saja pun dah cukup banyak. Jadi ini semua kurniaan Allah yang tak terhingga buat kita. Kemudian balik pada masalah takbir tadi. Kalau Aidilfitri, kita kata kita dah berjaya dengan puasa, kita gembira. Tapi Aidil Adha ni bagaimana? Aidil Adha ialah kita menerima satu kenangan sejarah Nabi Ibrahim dalam penyembelihan anak. Kalau kita tengok, kenapa Allah mulakan Nabi Ibrahim dengan perintah sembelih anak? Sedangkan bukan anak yang dimaksudkan. Yang nak disembelihkan di sini ialah kibas. Kenapa Nabi Ibrahim tidak terus diarah sembelih saja kibas? Kenapa perlu anak? Sedangkan bukan anak itu yang dimaksudkan. Sebab itu dalam setengah kitab sejarah mengatakan bahawa Nabi Ibrahim telah mencuba berkali-kali dengan mengasah pisau setajamnya. Dia cuba sembelih tapi tak terdaya. Sampai satu ketika Jibril datang dan memberikan arahan, ini dia sembelihan kamu, iaitu seekor kibas. Kalau Jibril tak datang, Nabi Ibrahim akan terus sembelih. Kerana dia tahu ini perintah Allah. Allah sedang menguji Nabi Ibrahim, apakah dia dapat meletakkan kasih kepada Allah dalam setiap perintah Allah tertinggi dan teratas daripada kasih anak dan sebagainya. Kerana Nabi Ibrahim ni seorang Nabi yang tak ada anak. Dapat pun anak di akhir usia dengan perkongsian hidup isteri yang kedua. Jadi dalam tahap kasih yang mendalam, maka dia telah berjaya meletakkan kasih Allah lebih. Jadi kita bertakbir di kerana kita nak tunjuk yang kita juga meletakkan kasih Allah lebih. Sebab itu kita berkorban. Sekarang ni bukan hanya kita korban anak, tapi sekarang ialah kita korban ringgit. Kita korbankan duit. Kita tengok, kalau dapat 3-4 kilo daging dengan 400 ringgit, mungkin tak berbaloi. Kita kata, apa ni, rugilah kita. Kita buang duit saja. Kita serta 1 bahagian dapat 3 kilo. Lebih baik kita beli sendiri, tak sampai pun 400. Tapi sebenarnya kita telah buatkan korban ini, yang mana ada bahagian yang disedekahkan pada orang-orang miskin. Dan kita telah menimbulkan satu perasaan gembira di hati orang-orang miskin. Orang-orang miskin bila dia dapat daging, amat gembira sekali. Sebab itu kita takbir atas rasa gembiranya anugerah Allah kepada kita, dalam kita dapat menimbulkan perasaan gembira di hati-hati orang miskin. Sebab itu kita bertakbir. Itu dia jawapan dia, insyaAllah. Kasih kepada Allah melebihi segala-galanya, Ustaz. Ya, saya. Okey, kita kumpul lagi soalan. Puan Ina dari Bangi, Selangor, dan juga Encik Faizul dari Pulau Pinang. Assalamualaikum, Ustaz. Saya nak tanya, kalau nak puasa esok macam mana? Kalau saya kata saya nak mula puasa esok hari Jumaat, macam mana tu?
Terima kasih Puan Ina. Berikutnya dari Encik Faizal dari Pulau Pinang. Bila baca Al-Fatihah tu, bila habis amin tu, dia punya panjang A ke min panjang? Silakan Ustaz. Baik. Balik kepada soalan yang pertama, besok nak puasa, boleh kita puasa. Kerana kita disunatkan puasa 1 sampai 9. Ini amalan kebiasaan yang saya tengok kalau di Yaman, di tempat saya tinggal dulu, dia menjadi satu budaya. Orang akan puasa biasa. Driver-driver taksi ke petani, semua akan puasa 1 sampai 9. Terutama orang perempuan. Kita boleh puasa. Kalau kita dapat, kalau katakan tak dapat 1, 2, tak dapat 2, beberapa hari sampai ke 9. Jadi besok boleh kita mula puasa. Besok 6, 7, 8, 9. 4 hari kita dapat. Itu satu kelebihan. Kita boleh niatkan qada dalam puasa sunat bulan Zulhijjah, boleh. Kemudian mengenai dengan amin tadi, dua-dua kita boleh buat. Amin, panjangkan A, dan panjangkan min, amin pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua kita boleh pakai. Yang tak boleh kita idghamkan amin, maka idgham itu tak boleh. Maka boleh kita panjangkan satu daripada dua tadi, boleh, tak ada masalah. Kalau ungkapan waladhdallin macam mana Ustaz? Itu bagaimana? Itu kita kena panjangkan 6 harakat waladhdallin, dan kita kena idghamkan dia. Maka itu adalah suatu yang wajib dalam bacaan Fatihah. Okey, terima kasih Ustaz. Bersama dengan Puan Sharifah dari Batu Ke Selangor dan juga Puan Aisyah dari Ceras Kuala Lumpur. Saya nak tanya, tadi ada ustaz tu mengatakan sembahyang Aidil Adha ni boleh dibuat selama 4 hari. Selama ini saya tak pernah tahulah ni semua, jadi saya nak minta keterangan pasal yang boleh 4 hari solat Aidil Adha itu. Seterusnya Puan Aisyah dari Ceras. Saya ni ada nak buat betul korban seekor lembu untuk keluarga. Jadi adakah benar dalam seminggu tu kita tak dibenar disunatkan tak motong apa-apalah, kuku ke rambut ke gitu. Okey, silakan Ustaz. Sebenarnya hari raya Aidil Adha kita, hari raya pertama yang dipanggil hari nahar, hari penyembelihan. Hari kedua, ketiga dan keempat dipanggil hari tasyrik. Kita boleh buat solat pada satu daripada 4 hari ini. Mana-mana hari, kemungkinan ada orang perempuan hari pertama uzur, hari kedua uzur, hari ketiga uzur, hari keempat baru bersih, maka dia boleh buat hari keempat. Yang pentingnya ialah waktu zuhar, dan rakaat dia ialah 2 rakaat. Bahkan kalau kita terlepas 4 hari, tak langsung sihat, uzur, lepas itu pun kita boleh qadha sembahyang Aidil Adha bila-bila masa. Kerana kita punya kaedah, segala solat sunat yang berwaktu kita boleh qadha, segala solat sunat yang bersebab tak ada qadha. Jadi kita boleh qadha yang berwaktu, boleh kita buat. Walaupun selepas daripada 4 hari ini kita tak dapat nak buat, katakan kita uzur haid, maka kita bersalin nifas, lepas tu kita dah sihat, kita boleh qadha, tak ada masalah. Kemudian mengenai dengan orang yang nak melakukan ibadat korban, disunatkan dia tak potong. Bukan makna daripada 1 Zulhijjah, hari raya tu kita nak pergi semayang, kita bersih dulu. Tapi disebabkan kita nak buat korban, maka pagi tu tak perlu kita nak potong apa. Kalau orang lelaki-lelaki lah, kita di sana ada, bukan lelaki-lelaki, perempuan pun ada. Di badan kita ni Allah hiaskan dengan beberapa perhiasan yang memberikan kecantikan kita. Tapi di sana kita perlu jaga. Contohnya kita potong kuku, kita nipiskan misai, kita kalau maaf cakap bulu ketiak, dan di sana lagi air yang perlu kita cukur. Ini semua adalah kita memperelokkan diri kita. Maka jangan kita buat pada pagi raya. Kita tangguhkan sehingga selepas sembahyang raya, lepas korban baru kita buat. Seolah-olah bukan kita nampak benda tu kita pergi letak kuku dekat tulang kita tanam, tak. Tapi seolah-olah apa yang kita buat ini Allah akan letakkan apa yang kita potong dalam binatang korban tadi dalam tim. Kerana kita perlu ingat satu kelebihan korban ialah binatang yang kita korban, walaupun kita dah masak, makan, habis, dah buang dah, tapi di akhirat kelak Allah akan datangkan semula.
binatang yang kita korban, daripada tanduknya, kulitnya, dagingnya, sehingga darah najisnya diletakkan di atas timbangan amalan kita dan akan menjadi berat 70 kali berat. Ini memang kelebihan korban. Terima kasih Ustaz. Dan kita beralih pula ke pemanggil yang ke-8 dan ke-9, iaitu Encik Suhaimi dari Wangsa Maju dan juga Puan Jamilah dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya apa itu hari tasyrik? Sebab kadang-kadang orang Melayu ni hari tasyrik ni mungkin untuk menyembelih kurban ataupun hari raya berpuasa. Yang kedua, kelebihan hari tasyrik itu sendirilah. Wallahualam. Terima kasih Encik Suhaimi. Puan Jamilah pula. Nak tanya dengan Al-Fadhil, baca takbir dengan tasbih semua tu lepas takbiratul ihram ke lepas baca ayat lazim semua Okey, silakan Ustaz. Apakah yang dikatakan hari tasyrik? Hari tasyrik ni ialah hari 11, 12, 13. Dia makna hari tasyrik ialah daripada syarraqa yusyariqu, matahari bila dah mula tergelincir, yang mana di sana ada mereka yang dituntut supaya melakukan ibadat melontar, iaitu bagi jemaah haji mereka akan melontar pada 3 hari berturut-turut. Kalau nafar awal pada 2 hari yang pertama dan kedua, iaitu 11 dan 12. Maka itu dikatakan hari tasyrik, hari di mana mereka akan melontar batu pada 3 jamrah di Mina. Bagi kita di Malaysia atau kita di mana bukan di Padang Arafah, maka hari itu adalah hari penyembelihan. Kita dalam setahun kita hanya mendapat satu kurniaan Allah dalam satu ibadat sembelih, iaitu ibadat korban. Kerana baginda Rasulullah bila ditanya tentang korban, ma hadhil adhahi, baginda tarik kita kepada satu sejarah jauh sekali, iaitu kata baginda sunnatu abikum Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim. Dan sebab itu ibadat korban ni perlu disertai oleh setiap kita yang berkemampuan, kita buat dan libatkan. Kerana sama ada pada hari yang ke-10, 11, 12 ataupun 13. Ini hari dia sebelum terbenam matahari pada hari yang akhir 13. Kalau selepas itu atau sebelum itu tak dipanggilkan korban. Kalaupun kita buat sembelihan, itu sebagai satu sedekah biasa. Kemudian balik bermasalah takbir solat. Kalau kita takbir, maka takbir kita ialah 7 kali. Ini sebagai perhiasan solat. Sebelum kita baca Fatihah, Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, kita takbir Allahu Akbar, dan 7 kali bersusun dengan antara satu takbir dengan takbir kita bacalah tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, 7 rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua. Ini takbir sebagai satu penambahan dan perhiasan untuk solat kita. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Kalau buat nampak cantik. Cuma kalau kita solat berjemaah, itu saya perlu bagi faham kepada jemaah sekalian. Kalau kita ikut imam, kita tak perlu nak kira berapa sudah. Kita hanya perlu ikut imam. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Itulah sebenarnya takbir yang dituntut kepada makmum dalam menjadi makmum ikut imam. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya, 2 pemanggil para pendengar Hikmah FM, iaitu Encik Zainal dari Batu Pak Johor dan juga Encik Ramli dari Negeri Kedah. Boleh tak saya nak niat berkorban, tetapi masa anak kecil-kecil dulu saya tak buat akikah. Jadi ada kata ustaz kata tunaikan akikah dulu baru buat niat korban kan. Okey, lagi satu soalan. Boleh tak kalau kita mengalirkan air mata menangis bila kita bertakbir raya mengenangkan dosa-dosa kita yang lalu kepada Allah? Terima kasih Encik Zainal. Berikutnya Encik Ramli dari Kedah. Korban di tanah suci kau terbaik, di Malaysia kau terbaik. Itu dia. Silakan Ustaz. Baik. Balik kepada soalan pertama, kita tak pernah buat akikah. Akikah ni apa? Akikah ni satu sembelihan atas satu rasa syukur dalam kurniaan Allah kepada kita, iaitu bila mana kita dapat anak. Bila kita dapat anak, kalau anak tu lelaki, kita buatkan 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ini dituntut kepada bapa. Kalau bapa tak ada, bapa kepada bapa. Maka ini dituntut sebagai sunat muakkad. Dituntut sampailah
kemampuan. Kadang-kadang maklum kambing hari ni harga mahal, tak mampu dalam tempoh terdekat, tangguh sampailah anak tu sebelum balik. Kalau dah balik memang tak berkemampuan si bapa ni dengan kerja yang begitu dhaif, tak ada duit, tak berkemampuan, maka bila dah balik, tuntutan akikah tadi dikenakan ke atas anak itu sendiri. Anak tu kena buat sepanjang hidup dia sekali untuk menebus diri dia dalam pajakan pada Allah, iaitu dipanggil satu rahan dia yang dia kena tebuskan dengan buatkan penyembelihan. Itu bila dah balik. Tapi kalau belum balik tadi, itu tanggungjawab bapa. Kalau kita belum buat, tapi bila datang musim korban, boleh ke? Tak ada masalah. Dua ibadat yang berasingan. Bahkan kalau di musim korban, keutamaan dia korban. Kerana korban ni 4 hari je. Adapun akikah sepanjang masa, banyak lagi ruang. Jadi kita perlu bijak mencari kelebihan-kelebihan yang ada. Sini lebih dia ialah korban. Dalam 4 hari ni keutamaan dia korban, bukanlah akikah. Akikah lain musim, lain masa kita boleh buat, tak ada masalah. Jangan kita silap, musim korban kita buat akikah, rugi kita nak buat korban. Walaupun belum buat akikah, tak ada masalah. Kemudian ditanya, mana lebih afdal? Di Mekah ke di Malaysia? Kita kata sebenarnya maksud korban ialah kita nak bagi kepada orang miskin. Dan kalau kita di Mekah, mungkin korban dibuat tapi tak sampai. Kadang-kadang kalau di Mekah ni terlampau banyak, ditanam je daging-daging ni, dia agihkan, ada sebahagian dihantar, ditinkan, dihantar ke negara-negara miskin. Tapi kalau di Malaysia, kita langsung bagi. Sama ada hari ni ada yang taja ke negara luar, ke Kemboja, ke Indonesia, ke mana-mana, maka kita langsung bagi. Itu lebih baik. Kerana korban ni ialah satu pengagihan mentah kepada fakir miskin. Itulah yang lebih baik yang kita nak, insya-Allah. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya, Puan Rahmah dari Kuala Lumpur. Saya nak tanya, kalaulah seseorang tu dia ada hutang banyak, di dalam bisnes lah hutang banyak, tapi bolehkah dia buat korban? Terima kasih Puan Rahmah. Silakan Ustaz. Kalau kita berhutang, maka hutang ni wajib bayar. Korban ni benda sunat muakkad. Benda kalau kita tak buat pun kita tak berdosa. Jadi kita kena bayar hutang. Cuma kita boleh minta izin kepada orang yang kita berhutang supaya dibenarkan kita kena minta izin. Sebab orang berhutang ni dia kena nak pergi haji pun kena minta izin. Sebab dia tak boleh buat apa, dia kena selesaikan hutang dia. Melainkan kalau macam hari ni semua orang berhutang, beli rumah berhutang, beli kereta berhutang, tapi hutang tu lain. Hutang tu bukan dia minta sekaligus, kita bayar sikit-sikit. Kadang-kadang rumah 100,000 tapi kita bayar bulan 1,000 lebih je. Jadi itu cukup, tak ada masalah. Kita boleh buat, pergi haji ke, buat korban ke, boleh, tak ada masalah. Tengok daripadanya kaedah hutang tadi. Kalau dah sampai janji kita dah tepat masa dia, itulah musim korban, itulah masa kita nak kena bayar hutang, dan itulah duit yang kita ada, bayar hutang dulu. Jangan kita korban lagi, kerana itu lebih wajib. Kerana kita tak sangkut nanti nak masuk syurga pun susah, kerana hutang kita ada. Korban ni tak ada masalah, bila-bila masa kita dah mampu, insya-Allah. Okey, baiklah. Sebenarnya untuk sesi soal jawab menerusi panggilan telefon kami ketika ini berakhir setakat di sini sahaja. Terima kasih buat 12 pemanggil yang telah menghubungi sebentar tadi dengan soalan ataupun pandangan mereka. Dan dalam masa yang terbatas ini, Ustaz, kita beralih pula ke laman Facebook ikim.fm. Beberapa persoalan yang ditimbulkan di sini, dimulakan dengan Encik Syukri Kajang Mane. Diajukan di sini, Ustaz boleh terangkan apa itu puasa sunat hari Arafah dan fadilatnya, sebab ramai yang tidak tahu lagi. Silakan Ustaz. Puasa sunat pada hari yang ke-9. Hari ke-9 ni hari yang sangat besar, hari yang memberikan kita satu kenangan besar, iaitu hari Allah pertemukan semula Nabi Adam dan isterinya Hawa. Kerana bila Adam diturunkan ke dunia sebagai tugasan khalifah, kalau dia seorang, dia tak boleh buat kerja. Kerana kita tengok dunia ni semua berpasangan. Kita ada kanan, kita ada kiri. Kita ada siang, kita ada malam. Kita ada bumi, kita ada langit. Kita ada, semua berpasang-pasang. Allah je yang satu zat tunggal. Jadi manusia ni pun begitu juga. Ada Adam, ada Hawa. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi bila dipertemukan di Jabal Rahmah,
antara dua manusia ini yang bermulalah maksud mengimaratkan bumi, mententeramkan bumi dan mentadbir bumi ini, maka ini manusia pertama. Maka Allah ulangkan pertemuan anak cucu yang berhimpun saban tahun. Dan yang uniknya, perhimpunan ni tempat dia satu, masa dia pun satu, pakaian dia seragam. Tak ada lagi beza kenegaraan ataupun bangsa ataupun etnik, keturunan, semuanya dikendaki berpakaian sama. Dan lebih lagi pula dengan pantang larang yang membuatkan kita kena rendah diri. Kerana kita tak boleh pakai wangi-wangian, kita tak boleh pakai perhiasan menampakkan cantik dengan minyak pada rambut dan janggut. Jadi kita kena rendah diri. Laki-laki tak boleh berpakaian yang bersarung. Ini adalah hal yang sangat besar. Allah membanggakan penghuni langit dengan perhimpunan di Arafah. Atas sebab itu, bagi kita yang tidak hadir, satu rangkaian kita dengan mereka, iaitu kita lakukan ibadat puasa. Sampai satu hadis Nabi sebut, siyamu yaumi Arafah ka siyami alfi yaum. Puasa hari Arafah seperti puasa 1000 hari. Bahkan puasa Arafah itu sendiri, bila baginda ditanya, baginda kata ianya akan mengampunkan setahun dosa yang telah lalu dan mengampunkan setahun akan datang. Tapi bukan makna setahun akan datang ada satu lesen untuk kita buat apa saja, tidak. Tetapi kata ulama, Allah akan berikan kekuatan kita untuk membentengkan diri kita daripada salah silap dosa dan sebagainya. Sebab itu penting. Bahkan dalam kitab fiqh menyebut Allah anjakkan usia kita setahun lagi. Maka dengan itu kita berilah perhatian untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah, insya-Allah. Masya-Allah, itulah ganjaran yang diperolehi bagi mereka yang mengamalkannya. Terima kasih buat saudara Hasanuddin Adnan. Soalannya berbunyi seperti berikut, Ustaz. Ustaz, minta terangkan tentang kewajipan agihkan korban kepada fakir miskin. Adakah wajib diagihkan sepertiga atau bagaimana? Kita disunatkan pengagihan 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 kepada sebagai hadiah pada orang kaya, 1/3 kita ambil sendiri. Ini sunat. Kalau kita agihkan, dia mesti ada sekurang-kurang seketul. Itu dalam korban. Kalau kita ada orang dia buat korban, langsung dia kahwinkan anak dia, dia buat kenduri, panggil orang datang makan, tapi dengan tidak seketul pun dia agih, itu tak dipanggil korban. Dia kena agih walaupun seketul. Ini kalau korban yang sunat, maka dia agihkan walaupun seketul, barulah dipanggil korban. Tapi kalau dia bernazar untuk melakukan korban, maka wajib diagihkan semua sekali apa yang dikorbankan tadi kepada fakir miskin. Soalan berikutnya, saudara Zaidi Sabari pula, bolehkah digabungkan korban dan akikah dalam bahagian yang sama atau bahagian yang berbeza? Kalau kita berkongsi seekor lembu ataupun kerbau, macam Palestin tempat kerbau, jadi kita boleh berkongsi 7. Dalam 7 ni mungkin kita berkongsi berbagai. Ada orang dia kata saya nak buat korban, ada yang kata saya nak buat akikah, ada yang kata saya nak buat kenduri, ada yang kata saya nak niaga. Maka itu semua perkongsian boleh dilakukan pada seekor lembu atau kerbau yang kita sembelih tadi, boleh, tak ada masalah. Pengirim seterusnya Al-Hijriah Al-Masihi inginkan kepastian Ustaz, bab puasa sunat dalam bulan Zulhijjah, ada ke hadis yang diamalkan oleh Rasulullah berpuasa dari 1 hari bulan hingga 9 hari bulan selama 9 hari berturut-turut? Secara hadis saya tak dapat nak hadirkan, tetapi memang dalam kitab fiqh disebut kelebihan puasa 1 sampai 9. Dan macam mana saya kata tadi, ini satu budaya amalan orang-orang. Kerana puasa ni, kita kena tengok, kita ada 4 kategori puasa. Selagi tak masuk dalam kumpulan haram ataupun makruh, maka puasa tu sunat. Macam contohnya, kalau kita nak kira 1 hari puasa, besok kita tak puasa, lusa puasa, kemudian tak puasa, itu puasa Nabi Daud. Nabi sendiri pun tak pernah amal macam tu, tapi itu satu puasa yang sunat. Jadi selagi tak kena haram. Haram dia macam mana? Hari raya, hari tasyrik, 16 ke akhir, itu hari haram. Atau makruh macam mana? Jumaat tanpa Sabtu, Jumaat tanpa Khamis, ataupun Ahad tanpa Sabtu, maka itu makruh. Ataupun puasa yang membuatkan kita
tidak terdaya, habis jam, tugas apa pun tak boleh buat kerana alasan puasa. Anak minta tolong bapak, tak boleh bapak puasa. Isteri minta tolong suami, tak boleh, suami kita saya puasa. Maka itu tak boleh, hukumnya makruh. Jadi kalau puasa 1-9 memang ada budaya, ada amalan, memang boleh kita puasa. Nabi puasa kadang-kadang Nabi masuk dapur tanya isteri, makanan apa ada hari ni? Isteri kata hari ni kita punya dapur kosong, apa pun tak ada. Bagi dia kata kalau macam tu saya puasa. Jadi amalan puasa boleh dilakukan 1-9. Tapi yang paling penting 9 itu yang tumpuan dia, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita telah sampai ke penghujung rancangan ini. Mungkin sedikit kesimpulan ataupun rumusan. Jadi saya mengajak para pendengar Radio Aikim untuk kita mengambil peluang. Kita berada di ujung tahun. Moga-moga tahun kita ni berakhir dengan satu keampunan, berakhir dengan peningkatan dan penambahan hasanah-hasanah kita. Maka libatkanlah dengan program yang boleh menghubungkan hubungan antara orang kaya dan miskin, antara semua umat Islam, bahkan satu rangkaian umat Islam di rantau kita ni yang membabitkan semua umat Islam. Macam saya kata tadi, kalau takbir suasana Melayu, maka itu adalah satu amalan yang sangat baik. Kita ambillah perhatian pada musim ini, insya-Allah.